Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, halaman yang ke-21 dalam kurungan maka difaham daripada beberapa hadis ini yang dimaksudkan dengan tujuan birabbikum itu dituntut maka difaham daripada beberapa hadis ini berbekam. Difaham daripada beberapa hadis ini berbekam itu dituntut. Tetapi hari Selasa 17 hari bulan tiap-tiap bulan itu terlebih utama. Hari Selasa 17 hari bulan tiap-tiap bulan itulah yang terutama. Maka kita kena lihat jatuh tak 17 hari bulan Muharram, 17 hari bulan Safar, 17 hari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir itu. Begitu juga selanjutnya, adakah 17 hari bulan itu jatuh pada hari Selasa? Itulah yang terlebih utama. Itu namanya afdaliyah. Dan jikalau tiada pada hari Isnin, pada nisful akhir, pada tiap-tiap bulan, kiranya 17 hari bulan itu tidak jatuh pada hari Selasa, maka cari pula 17 hari bulan yang jatuh pada hari Isnin, kerana berpegang dengan nisful akhir. Sekiranya 17 hari bulan tu tak jatuh pada hari Selasa dan tak jatuh pada hari Isnin, maka kita kena cari hari-hari ganjil selepas nisfu kedua, disebut nisful akhir, yang jatuh pada hari Isnin. Mungkin 19 hari bulan jatuh pada hari Isnin, begitu juga 21 jatuh pada hari Isnin. Dan yang witir dan yang ganjil daripadanya itu terlebih aula, terlebih utama. Apabila tiada sangat hajatnya, maka jika sangat mudarat, maka ketika mudarat itu dikerjakan tiada makruh. Nak jelaskan maknanya tiada mudarat, tiada keperluan. Kadang-kadang maknanya memang berbekam itu suatu keperluan. Dia memang perlu berbekam. Nak dijelaskan di sini nilai yang dinyatakan kepada kita. Apabila tiada sangat hajatnya, maka jika sangat mudarat, maka ketika mudarat itu dikerjakan tiada makruh. Tiada makruh lagi. Baik, dinyatakan kepada kita di sini pilihan utama adalah hari Selasa yang jatuh pada 17 hari bulan. Kiranya tak jatuh
hari Selasa itu pada 17 hari bulan, maka pilihan yang kedua hari Isnin yang jatuh pada 17 hari bulan. Kiranya tak jatuh juga, cari hari Isnin yang jatuh pada bilangan ganjil 19, 21. Persoalannya hari Isnin tu. Hari Isnin. Hari Selasa paling utama. Tak ada, cari hari Isnin. Lebih mudah, maknanya menetapkan hari Isnin. Kerana hari Selasa tu yang utamanya pada 17 hari bulan. Adapun hari Isnin tu dah boleh 3 tarikh. Hari Isnin pada 17 hari bulan, hari Isnin pada 19 hari bulan, hari Isnin pada 21 hari bulan. Persoalannya timbul, istimewanya hari Isnin. Kerana hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma yaumal isnain fa innahu muyassirun lahu muyassirun li talibihi fa innahu muyassirun li talibihi." Utlubul ilma, tuntutlah ilmu, yaumal isnain, pada hari Isnin. Kenapa? Fa innahu, kerana bahawasanya menuntut ilmu pada hari Isnin itu muyassarun, dipermudahkan, di talibihi, bagi yang menuntutnya. Itu hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Nilai hari Isnin. Kerana dinyatakan juga yaumal isnin yauma safarin wa talabi rizqin. Hari Isnin itu Rasulullah bersabda hari bermusafir dan hari mendapatkan saluran-saluran rezeki. Rasulullah memilih hari Isnin. Banyak perkara-perkara yang Rasulullah lakukan pada hari Isnin, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui yaumul isnain yaumun wulidtu wa bu'istu. Hari Isnin adalah hari di mana aku dilahirkan dan aku dibangkitkan, maknanya dilantik menjadi Rasul juga pada hari Isnin. Kerana 17 Ramadan turunnya Al-Quran itu tarikhnya pada hari Isnin. Nak nyatakan keistimewaan hari Isnin, hari-hari yang lain pun ada kelebihan tersendiri, tapi istimewanya hari Isnin. Baiklah. Dan berpetik itu makruh jika tiada takut, dan jika takut mudaratnya maka haram. Jadi kita nak menjelaskan seperkara, maknanya mestilah dibezakan berpetik dengan berbekam. Jadi memastikan bahawa orang yang berbekam itu adalah ahlinya, orang yang diperakukan. Takut-takut dia sangka dan dia yakin yang dia buat itu adalah berbekam, tetapi sebenarnya yang dia lakukan itu dalam istilah berpetik, mengeluarkan darah daripada badan. Dalam perubatan Cina, maknanya dia cakap dia berbekam,
Tapi sebenarnya yang dia lakukan itu berpetik. Aku panca dia pun ada berpetik. Dia akan keluarkan darah tu pada bahagian kaki. Pada bahagian kaki. Ada pun pada bahagian kepala dia tak berani. Kemudian maka turun Nabi SAW beserta dengan Jibril kepada langit dunia. Maka bersabda Nabi, "Ya Jibril, tiada hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu, melainkan menjawab ya dan memuliakan dan tertawa-tawa. Melainkan satu orang ni tiada tertawa-tawa." Maka katanya, "Ya Muhammad, itulah Malik Zabaniyah yang menunggu neraka, dan kelakuannya tiada tertawa-tawa ia masa dijadikan Allah Ta'ala. Dan tiada tertawa-tawa bagi seorang, jikalau tertawa-tawa bagi seorang, nescaya tertawa-tawa ia bagi Tuan hamba. Maka tatkala adalah ia sampai kepada langit dunia, as-sama'ud dunia, maka menelik ia baginda Muhammad SAW ke bawah. Maka tiba-tiba melihat baginda Muhammad SAW akan debu dan asap dan suara yang merosak, iaitu suara yang seperti guruk, dentuman guruk. Maka sabda Rasulullah SAW, "Apa ini Jibril?" Maka katanya, "Inilah syaitan yang menutup atas mata manusia anak Adam, hingga tiada berfikir mereka itu anak Adam kepada barang yang dalam malakutus samawati wal ard. Dan jikalau tiada demikian itu, nescaya melihat mereka itu anak Adam akan beberapa ajaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Rasulullah SAW dalam perjalanannya menuruni dari langit dunia, Rasulullah SAW melihat ke bawah. Bila melihat ke bawah, Rasulullah terkejut. Ada di situ debu, asap, suara-suara keras. Sebenarnya debu, asap, suara-suara keras ni seperti guruh ni, dia cuba menghalangi baginda Muhammad SAW. Maka Rasulullah bertanya dengan Jibril, "Apa hakikat sebenarnya? Adakah dia debu sebenar, asap sebenar, suara sebenar?" Tidak. Itu bukan debu, bukan asap yang sebenar. Itu adalah tasyakul dan tasawur. Tasyakul membentuk, tasawur menyerupa. Bentuk dan rupa je debu, bentuk dan rupa je asap. Bentuk rupa suara je, suara guruk. Tapi sebenarnya itu adalah tipu helah syaitan-syaitan, yang mana syaitan-syaitan berganding bahu tutup penglihatan mata manusia anak Adam, supaya mata manusia tak dapat menembusi langit dunia. Kalau mata manusia dapat menembusi langit dunia, nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ajaib, pastinya manusia itu semuanya beriman.
Kemudian maka turun ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Baitul Maqdis. Setelah melepasi langit dunia, akhirnya Rasulullah pun menurunilah ke Baitul Maqdis. Maka menunggang akan burak dahulu itu, burak yang ditambat di Al-Masjidul Aqsa, dan berjalan berhadap ke Mekah. Maka burak yang dinaiki itu menghadap ke Mekah. Kalau sebelum ini dia menghadap dari Mekah menghadap ke Baitul Maqdis, Baitullah ke Baitul Maqdis. Kali ini Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Maka lalu beberapa unta dalam perjalanan daripada Baitul Maqdis menuju ke Baitullahil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserempak tahu. Beberapa unta bagi kaum Quraisy yang datang ia daripada Syam, pada tempat bahagian-bahagian. Memanglah orang Arab, bangsa Arab, Bani Quraisy, memang dia berurus niaga. Rihlatash syita'i was-saif, dia tetap berurus niaga. Tak tahulah COVID-19. Jadi bangsa Arab Bani Quraisy zaman berzaman dia akan berurus niaga daripada Mekah menuju ke Syam. Ini itu dah menjadi perjalanan dia. Begitu juga daripada Mekah ke selatan menuju ke Yaman. Ada kalanya orang Yaman datang membawa barang perniagaan ke Mekah, dan orang Syam, Syria datang membawa barang perniagaan di Mekah. Maka Mekah menjadi pelabuhan darat. Baik. Dan ada padanya suatu unta, atasnya 2 karung. Suatu karung berwarna hitam dan satu karung lagi berwarna putih. Maka tetekala berbetulan aku dengan dia. Terkejut ia. Terkejut. Dengan kata lain, kita kata rombongan kafilah kan, yang membawa barang dagangan ni, dia nampak Rasulullah menaiki burak tu. Itu terkejut. Dapat lihat. Terkejut ia dan berkeliling. Maka jatuh unta. Terkejut tu sampai unta pun jatuh. Jatuh unta itu dan patah ia, dan ditinggalkan. Unta itu punya terkejut. Jangan kata orang, unta pun terkejut. Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula. Sungguhnya telah sesat bagi mereka itu satu unta. Jadi dahlah kita kata pedagang Arab tu terkejut sangat. Unta dia pun terkejut. Berlari unta tu. Sesat pula. Kemudian didapatnya dan dihimpunkan satu. Maka memberi salam Nabi SAW atas mereka itu. Rasulullah bagi salam kepada ialah pedagang kafilah yang Rasulullah kenal. Dia orang pun kenal. Unta kenal. Maka mereka itu berkata, ini suara Muhammad ni, yang bagi salam ni. Ini suara Muhammad. Dan mengingkarkan setengahnya. Ada sebahagian daripada
rombongan pedagang tu yang yelah, tak percaya. Tapi apa yang berlaku ini nanti akan menjadi saksi. Kerana nanti ada cerita apabila sampai di Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab akan bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau benar kau pergi ke Baitul Maqdis, pedagang mana yang ada? Perjalanan pergi, perjalanan balik. Rasulullah akan cerita pedagang yang sedang balik daripada Syam ke Mekah, yang daripada Mekah menuju ke Syam. Rasulullah boleh ceritalah ni dengan unta dia berapa ekor apa semua. Tu apa pun orang kata sihir. Sihir. Dan Rasulullah boleh, dia tanya kalau gitu pukul berapa dia boleh sampai nanti, yang tu yang Rasulullah berdoa pada Allah. Itu yang unta tu lambat sampai. Ikut kena dekat. Tepat sebagaimana yang Rasulullah nyatakan. Nanti kalau ada bicara dia, ada cerita dia berhubung tentang perkara ini. Dan berdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan satu qadahun, yakni mangkuk. Qadahun yakni mangkuk. Tu dia suka semua mangkuk hayun. Qadahun ni yakni mangkuk kayu yang besar berisi air, maka meminum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkekalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan hingga hampir ke Mekah. Maka sabdanya, hai Jibril, bahawasanya kaumku tiada membenarkan daku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta nasihat daripada Jibril alaihissalam. Kalau cerita pada kaum bangsa Arab Bani Quraisy, tak ada seorang pun percaya ni. Tiada membenarkan daku. Maka kata Jibril, membenarkan hamba oleh Abu Bakar. Itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka sampai ke Mekah dan kepada segala sahabatnya dahulu sedikit daripada waktu subuh. Maknanya Rasulullah sampai sebelum subuh. Maka turun Nabi SAW daripada Buraq, terangkat Buraq itu ke langit, terus menuju ke dalam syurga. Maka berkekalan duduk Nabi Muhammad SAW pada rumahnya. Maka terkala subuh, maka keluarlah ia Nabi Muhammad SAW daripada rumahnya. Hal keadaannya, keadaan baginda Muhammad SAW itu berfikir pada pekerjaannya dan memutuskan ia lagi ketahuinya bahawasanya segala manusia itu mendustakan dia peristiwa agung Al-Isra' wal Mi'raj, kerana adalah pekerjaan itu mencarikkan adat berlawanan dengan adat kehidupan manusia. Maka duduk Nabi SAW hal keadaannya duka cita. Maka lalu dengan dia aduullah, musuh Allah yang utama, dan adu Rasulnya, dan musuh Rasulnya. Siapa? Abu Jahal. Maka melihat Abu Jahal kepada Rasulullah SAW yang duduk berduka cita. Maka datang ia hingga duduk kepadanya. Maka berkata ia Abu Jahal bagi Nabi Muhammad SAW dengan bersenda-senda baginya, adakah ada bagimu suatu khabar, Muhammad, nak cerita apa? Maka menjawab Nabi SAW, bahkan maka katanya, kata si Abu Jahal, apa ia? Maka sabdanya Nabi Muhammad SAW, sungguhnya telah dijalankan aku pada malam ini. Maka katanya, ke mana? Dijalankan kamu? Maka sabda Nabi SAW, kepada Baitul Maqdis. Maka katanya,
Abu Jahal, dijalankan kamu kepada Baitul Maqdis. Berpagi-pagi kamu antara kami kat sini. Maka sabda Nabi SAW, bahkan maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi kerana takut ia pada sangkanya akan Nabi mengingkarkan katanya dahulu itu. Maka ia menyeru segala kaumnya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.